Cuba lagi sekali boleh? Pakai. Sium. Pakai. Sium. Abang angkat. Yang tu saya tak faham. Nanti saya tanya, Allah asal abang angkat setahu. Masya Allah. Tu. Okey, minta maaf, datang balik. Yang berusaha Dr. Muhammad Yazid Isa Fajar. Saya tak sebut mana satu dulu. Pasal pakai dulu B dulu pada S. Sekolah Menengah Kebangsaan. Pakai Sekolah Menengah Kebangsaan Siu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ngantuk ke? Boleh cakap lagi ke? Boleh dengar lagi ke? Lagi saya takut saya cakap sorang-sorang kat depan ni, kat belakang tu tidak? Tak? Confirm? Abang Kat! Okay. Kalau saya nak suruh bangun semua, saya suruh Abang Kat. Confirm semua orang akan bangun. Pertama sekali, kita panjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana kita dapat bersama-sama. Bukan pada malam ni, saya ni tak penting. Saya ni dia pun jemput mai sembang. Tak tahu nak sembang apa lagi. Tengah cari idea lagi mai duduk depan ni nak cakap apa dengan semua orang. Tapi kita panjatkan banyak-banyak syukur kerana kita dapat bersama-sama merapatkan ukhuwah sejak daripada hari Jumaat, betul? Doktor? Hari Jumaat, hari ni hari Sabtu, esok Ahad. 3 hari bersama-sama. Sebelum ni Sekolah Menengah Kebangsaan Bangkai kenal kan? Sekolah Menengah Kebangsaan Siu? Loh, macam Muhajirin dan Ansar dah. Tapi harap-harapnya dalam masa 2 hari. 2 hari dah? Dah 2 hari dah. 2 hari dan 2 malam setengah dah dapat kita mendapatkan ukhuwah antara 2 sekolah yang berbeza daripada satu daerah yang sama. Kita semua hamba Allah sama-sama nak membantu satu sama lain jadi yang lebih terbaik. Betul? Seronok tak 2 hari ni? Allah, apa pula jadi hilang pula suara nak nyanyi ni? Abang Kat dengan kakak-kakak daripada Sulam seronok tak dia buat program? Seronok. Yang jawab tu Abang Kat ke? Sekolah, saya confuse sekarang ni. Mana satu? Siapa daripada? Boleh angkat tangan tak? Saya nak tahu dari mana. Yang Sekolah Menengah Kebangsaan Siong mana satu? Siapa dia? Boleh angkat tangan? Okay, alright. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bangkai. Allah tak tahu mana satu, betul Muhajirin dan Ansar dah masuk sekali. Bagus pasal apa? Dia kalau dah sama-sama sekali dah asil masas Allah sebut pun susah. Dah bersama-sama lah senang cerita. Dah boleh bina Banidah, pusat kerajaan Islam pertama, pusat ekonomi Islam pertama, di mana kewangan Islam pertama sekali muncul walaupun tak tertulis. Di situlah mana konsep apa sekali tanah wakaf ke apa yang konsep kita commercialize pada hari ini, situlah mulanya di Madinah. Saya bagi analogi ni nak ingatkan pada hari ini, 2 hari bersejarah ni, bukan semua orang dapat peluang. Daripada sekolah baling juga dapat. Allah buka rezeki nak datang jumpa dengan abang-abang, kakak-kakak. Doktor-doktor ni tak payah cerita dah, doktor tau. Ingat senang nak dapat doktor, tak masuk dalam hospital tapi ada doktor ke depan. Nampak tak? Payah, dia kena belajar. Belajar sungguh-sungguh. Kalau yang duk fikir kenapa saya boleh cakap pasal Kedah, saya ni orang Kedah. Saya duk KL, besar di KL. Tapi arwah bapak saya orang Stak. Kat Kedah kan ada jalan Teluk Panjang tau. Dia dulu Ahmad Saman tau, Menteri Kedah, Menteri apa? Besar Kedah pertama tu Wan kan. Dia pun duk kata kalau Wan ni selalu Kedah Kelantan. Kat Kedah pun ada sikit je. Kecil je dengan kepala. Okay, sekarang ni saya tanya Dr. Abra ke, saya nak cakap pasal apa ni sebenarnya. Tapi dia pun dia tak cakap direct, dia bagi sanad dia pergi kat dia ni, Bukhari ni. Bukhari ni pelajar UUM dulu, sekarang ni kerja dengan FD Takaful. Bukhari dengan mana ataupun lagi semua minta tu. Adelina. Oh, belakang tu. Dekat gambar. Tu saya boleh tengok aktiviti yang dia lakukan oleh pelajar-pelajar Sulam tu, saya bangga betul lah. Tadi nama apa tadi? Fayat Oh, gempak.
Saya harap apa yang diajar mengenai kewangan Islam, tapi bukan pasal kewangan Islam, kita bubuh tepi dulu. Apa skill-skill ataupun pengetahuan mengenai kewangan yang diajar dalam masa 2 hari ni, tak banyak pun dapat, sikit-sikit pun tak apa. Pasal dulu masa dia kat sekolah, tak ada siapa ajak saja. Start kerja, habis duit. Nampak? Kita tak nak cakap pasal duit malam ni, tapi saya nak ingatkan, minta apa yang kita belajar bolehlah bawa balik. Kalau tak boleh praktik hari ni, mungkin praktik di masa depan. Boleh? Ingat ke apa dia belajar? Ingat? Betul ke? Awak tak jawab, yang jawab tu bangkat. Belajar okey ke? Seronok tak? Apa yang kita belajar? Banyak belajar tak? Ada yang benda-benda yang kita belajar sebelum ni tahu ke tak tahu? Tak tahu? Tak tahu? Lani tahu? Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah terbalik dia pasal dia siung tu pakai lah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Apalah berepek orang tu di depan. Okey. Apa dah tadi motivasi saya kena bagi dia? Okey. Tapi kita dah sembang pasal duit. Pasal duit ni, mereka ni dah ajak. Betul? Kita tak nak cakap pasal tu. Hari ni pada malam ni, saya duduk depan ni, nak bagi kata-kata, nak ingatkan. Pasal saya difahamkan pelajar-pelajar sekolah menengah Bakai dan sekolah menengah Siung 14 tahun, 15 tahun eh? Betul? 14-15 tahun? 14-15 pula. Tingkatan 4, tingkatan 5, bukan 14-15 tahun. 16-17 tahun, betul? Ada yang nak masuk SPM dah kan? Mana tingkat 5 siapa dah? 1 lah. Ha? Tingkatan 2 apa dah? 3 apa dah tak? Macam-macam tingkatan. Tak tahu dah, tipu saya dah. Confused dah. Tak penting tingkatan berapa. Tapi bila dah jadi lebih kurang dewasa, bukanlah dewasa, dah pra-dewasa. Bagi yang tingkatan 5 ni dah dekat, dah nak masuk alam kedua lah. Bukan alam lah, bukan nak masuk alam. Tapi faham lah maksud saya kan. Nak ke alam yang lebih dekat dengan alam dewasa. Nak jadi macam abang-abang sulam lah, dan kakak-kakak sulam. Masuk kalau boleh nak lanjutkan ke universiti, pengajian tinggi. Seronok tak tengok UUM ni? Siapa yang nak abang belajar sini? Awak? Itu yang lain tak mau belajar sini. Nak belajar mana? Ha? Nak pergi mana? Ke tak fikir lagi? Ada yang fikir tak? Ke tak mau belajar lah, nak ketua kerja ada? Nak kahwin? Cikgu macam mana ni cikgu? Saya pun takut lah ni. Pasal kita bila nak masuk ke depan, kenapa kita kena masuk universiti? Ha? Jawablah, tak apa, kita sembang. Siapa kenapa kena masuk universiti? Belajar apa? Ilmu. Untuk apa? Masa depan. Siapa nak berjaya dalam bilik ni? Saya. Saya suka betul lah orang sebelah sana. Yang belah sini tak mau berjaya kan tengah hari? Belah sini mau berjaya tak? Siapa nak berjaya? Tu dia. Okey, tengah nak naik sikit. Lagi sekali. Siapa nak berjaya dalam? Alhamdulillah. Berjaya ni banyak maksud Berjaya ni banyak maksud dalam kehidupan. Duit bukan segala-galanya. Kita ingat tu. Kita lagi-lagi orang Islam, bukan duit bukan segala-galanya. Betul? Antara yang paling penting berjaya ni akhlak. Akhlak yang baik menunjukkan seorang itu berjaya. Kalau duit banyak mana, orang kapu, sombong pun tak guna juga. Tak guna satu sen pun. Tapi untuk berjaya pun penting kita membawa kemajuan kepada diri sendiri dan juga orang sekeliling kita. Islam adalah sebuah agama yang syumul. Satu lagi apa dia? Ha? Indah? Indah tu betul. Kenapa bagi jawapan senang lah? Indah, syumul.
Awak kita start balik tadi Ansar Muhajirin. Kenapa? Kita bergabung dua. Nampak tak saya punya analogi? Kenapa? Perpaduan satu. Tu bagus tu jawapannya. Lagi apa lagi? Kerjasama lagi? Apa lagi? Ada lagi jawapan? Islam adalah satu agama jemaah. Pasal tu kalau lelaki tu digalakkan pergi sembahyang jemaah, bukan pergi sembahyang seorang-seorang. Kejayaan itulah kejayaan bersama-sama. Kenapa ada sistem zakat dalam Islam? Membantu orang lain. Harta kita sampai, siapa yang kaya tu bagi balik zakat, tolong yang memerlukan. Bagus tu, tengok. Ada hadiah lah boleh bagi kat depan. Ada? Okey, nanti kita bagi. Pentingnya kejayaan itu bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk semua. Ada hadis yang mengatakan, saya tak ingat mafhumnya, memang orang yang paling paling baik ini adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Betul? Tapi macam mana kalau kita nak bagi manfaat ke orang lain kalau kita tak percaya? Macam mana kita nak bagi sedekah ke orang lain kalau kita tak ada duit? Tapi minta ingat, dapat duit tu baik cara yang betul. Kenapa saya cakap benda-benda ni? Pasal ini adalah satu titik yang sangat penting dalam kehidupan anda. Saya masa kanak-kanak dulu saya nakal. Alhamdulillah saya jadi orang. Macam-macam kesilapan dalam hidup saya buat juga. Bukannya lain-lain, sampai hari ni pun banyak dosa lagi. Tapi kita kadang-kadang ada benda yang menyedarkan kita. Kalau kita rasa malas nak belajar, jangan picak sangat. Kalau rasa nak ikut kawan-kawan buat benda pelik-pelik, kalau terbuat tu, dah lah tutup, pusing balik, tengok ke hadapan apa yang kita nak capai dalam kehidupan. Faham tak maksud dia? Nampak? Masa tang ni, umur remaja ni, dia punya dugaan. Betul? Yang lelaki-lelaki tu betul tak? Dugaan tak? Malas dia boleh tahan kan? Masa nak pergi naik motor kan? Betul? Tak apa, naik motor sikit-sikit. Jangan berlaju sangat, lagi accident. Nyesal semua hidup ni. Pasal saya nak kata benda ni, pasal nak ingatkan, kita tak payah jadi pelajar yang terpandai dalam dunia. Kat sekolah pun tak payah jadi pelajar terpandai. Tapi kita kena cuba sedaya upaya dengan keupayaan yang kita ada. Setiap manusia ada kelebihan masing-masing. Saya tak terror main bola sampai hari ni. Tenang bola confirm tergolek. Saya pandai modeling. Pandai goreng kat depan ni. Tapi yang penting cari benda tu kalau kita. Tapi dalam hidup ni pendidikan adalah satu tiket untuk kemahasadarpan yang lebih baik. Kalau rasa tak apalah, tak cerdik mana pun, tak apa. Tapi cuba tengok mana takat kemampuan diri sendiri tu. Jangan putus asa. Jangan kata orang kata tak boleh, tak pandai, tak mau buat, tak payah belajar, berhentilah, pergi main-main kat tepi. Jangan bagi orang kata macam tu. Faham? Lepas tu saya tanya, siapa nak belajar UM? Bukan nak kata UM ni best gila, tapi best. Cantik, sejuk. Tak tahu pula pandai naik. Mana lecture mana lagi? Tapi kalau tak UM pun, tempat lain pun, kalau masuk mana-mana sekalipun, poli ke apa ke, cari tiket kita untuk ke hadapan ilmu, supaya kita ada senjata kita selain daripada doa dan suatu-nya. Tawakal pun kena ada usaha. Tak boleh tawakal je. Rezeki tak datang bergolek begitu saja. Faham? So kalau pada masa ni banyak dugaan. Masa saya kata ni, masa saya dulu pernah jadi pelajar rumah awak juga.
Yang budak-budak sulam ni pun ingat juga awak pun sama je. Saya kan sesat tak pasal. Lagi tak habis tak grab. Tapi pentingnya masa ni, pasal memang banyak cabaran, banyak dugaan. Tapi kalau kita nak ke depan, nak tolong masyarakat, nak tolong, tak payah masyarakat dulu, nak tolong keluarga. Siapa sayang mak bapak kat sini? Confirm, betul tak? Confirm. Takkan kita tak mau bagi yang terbaik kepada mak bapak, kepada setiap pengorbanan yang dibuat oleh mereka. So, takat ni, hari ni Allah dah bagi peluang hari ni. Dari ramai pelajar dalam negeri Kedah ni, banyak sekolah dia pilih. Sekolah menengah bakal, sekolah menengah siung. Kata ada 65 budak kan, 65 pelajar, lelaki perempuan semua dari sini, dipilih untuk belajar ilmu kewangan. Satu, hari ni dapat berkongsi dengan abang, kakak, angkat yang hebat-hebat, dapat jumpa orang hebat-hebat, lecturer. Tapi sebelum tu sebenarnya kat sekolah tu dah ada ramai dah hebat-hebat cikgu-cikgu. Saya kat depan ni hari ni, pada hari ni saya ada bawa sorak geng saya. Geng. Tahu geng tahu? Jadi nama dia Puan Nabiah. Puan Nabiah ni di Baling, dari Baling. Dulu pergi sekolah menengah kebangsaan Baling. Nampak tu dia ni, dia dah malu dah tu. Dia ni lah ni cikgu. Dia cikgu, bukan cikgu sekolah biasa. Dia cikgu tak menteri. Apa lah dia ni. Dulu dia masuk Teach for Malaysia. Awak mengajar kat mana tu? Padang Serai ke dah? Dia mengajar kat situ. Dan ni dia dah tak mengajar situ. Dia dah masuk satu social enterprise ni. Dia tolong budak-budak. Masih mengajar. Tapi di cara lain. Dekat Chowkit ni. Kat buku jalan Chowkit tu, dia ada buat dengan satu social enterprise. Kenapa saya pilih dia? Dia pada Baling. Hampir semua dari Baling. Betul? Dia pun dari Baling. Membesar di Baling, Form 1 sampai Form 3. Betul? SMKA Baling. Sekolah kamu. Okay. Dia belajar bioteknologi di Institute of Technology, Rochester, New York, Amerika Syarikat. Orang Baling, bukan orang tempat lain. Orang Baling. Jangan kata orang Baling tak hebat, tak boleh buat sekolah sama. Dan sekarang ni, walaupun dia dah graduate, dia sekarang ni bekerja, dia nampak dia punya jalan. Pasal tu saya nak balik kepada kejayaan ni maksudnya berbeza. Cuba bayangkan. Dia belajar bioteknologi Amerika Syarikat. Saya pun tak belajar kat Amerika Syarikat. Saya belajar Malaysia aja, kat Bangi, Universiti Tenaga Nasional. Tak cerdik sangat. Dulu nakal. Dia memang cerdik. Kalau masuk dalam Petronas ke kerja apa, mungkin dah kaya raya lah ni. Tapi dia pula, dia rasa mengajar itu, membina generasi akan datang tu, satu benda yang penting untuk dia. Dia pilih itu sebagai tanda kejayaan dia. Jaya tak dia? Berjaya tak dia? Sekarang ni nak jadi macam dia tak? Dia nak jadi macam dia. Cuma saya nak bagi nanti nasihat ni kerana dalam hidup ni memang ramai akan membuat kesilapan. Jangan takut dengan kesilapan. Kalau terlanjur sikit-sikit tu jangan lebih-lebih. Kita ni orang Islam, kita ingat. Tapi kadang-kadang kita memang tak terlepas dari buat dosa atau kesilapan. Tapi Allah dah sentiasa buka pintu taubat, patah balik cepat-cepat, masuk balik siratul mustaqim, tengok balik nak pergi mana, nak berjaya macam mana. Yang penting tu niat tu, semuanya memulakan niat, betul? Set betul-betul apa dia, apa yang kita nak capai di masa hadapan. Saya sendiri ni lu kata macam saya ni hebat mana, saya pun tak hebat mana pun. Sampai hari ni saya rasa saya tak hebat.
Tapi orang kata saya hebat, dia ni kata saya hebat, saya kata saya tak hebat, dia kata saya hebat, saya kata tak. Dia degil, dia kata juga saya hebat. Alhamdulillah. Tapi satu masa dulu saya pun tak sangka saya akan ke sini. Saya tak sangka saya akan berdiri di sini untuk berkongsi dengan anda semua. Macam saya hebat sangat. Tapi kalau saya boleh berdiri di sini untuk memberikan kata-kata nasihat ni, maknanya Alhamdulillah saya dah sampai ke satu tahap yang kejayaan tu memberi saya peluang untuk berkongsi balik. Saya juga banyak buat kesilapan. Tapi satu benda yang saya ingat adalah niat saya, mak ayah saya, apa yang saya nak bagi balik, supaya saya balik pada landasan yang betul. Cuba dapatkan balik apa yang kita nak capai. Dan salah satu pintu yang saya kata betul-betul adalah pendidikan. Yang paling penting sekali, jangan tinggal solat lah. Pasal dia bukan pasal apa. Bila dah tinggal solat, kita ni manusia, lagi-lagi yang laki-laki ni, saya tengok muka saya ingat saya dulu-dulu sama lah. Dia salah satu masalah disiplin tu Kita susah nak jadi orang baik kan. Nak jadi disiplin ni payah betul tak? Pasal nak buat nakal je. Pasal nak banyak pahala je, betul tak? Tapi kalau kita jaga solat, memang Allah dah tetap dah 5 kali sehari tu nak tolong kita membina disiplin. Satu, ini untuk belajar-belajar sulam kan. Kadang-kadang kita rasa yang paling penting jadi cerdik. Kadang-kadang kita rasa yang paling penting adalah akal, kehebatan, kepandaian. Tapi sebenarnya tidak. Dalam kejayaan ni yang mendekatkan orang dengan kejayaan dia apa dia? Siapa boleh jawab? Panggil. Siapa boleh jawab? Saya bagi RM5 dah ni. Apa dia? Solat tu betul dah. Apa yang paling penting untuk mencapai kejayaan? Bukannya kepandaian. Apa dia? Usaha tu betul. Niat tu betul jugalah, tapi tak habis, tak tepat lagi. Keberkatan tu bila dah dapat buat benda tu, dia keberkatan tu mai. Doa tu betul, doa lah senjata orang Islam tu betul. Hampir dekat diri dengan Tuhan tu betul juga. Semua memang dekat sebenarnya saya beritahu kan, dekat diri dengan Tuhan tu given, maknanya memang kena buat. Attitude tu betul juga. Apa dia? Skill, okey. Tak boleh lah, tiba lah. Bagi RM50 semua tak mau berhenti jawab dah. Apa dia? Berani? Doa suara ibu betul. Saya memang tiap-tiap kali kalau saya stres dan minta kerja lain pun saya tak ibu mak saya tolong doa mak. Saya bagi mama. Tak ada lagi. Saya bagi jawapan lah. RM50 itu saya ambil dulu. Nanti kita tengok lagi lain. Jawapan dia istiqomah. Disiplin. Oh ada, dia bagi. Alhamdulillah, main sini. Dia main sini, main. Saya janji ke ni. Saya sekolah saya cari UM. Ambil RM50. Boleh bagi, tak kisah. Bolehlah beli tilas besok ke, Starbucks kat sana dulu. Istiqomah, disiplin. Kalau tak cerdik mana pun buat usaha yang sama tiap-tiap kali, usaha tu betul lah sebenarnya. Tapi usaha tu kalau tak istiqomah, tak sampai kejayaan tu. Pasal tu kadang-kadang orang tu tak cerdik mana, tapi kalau dia istiqomah dalam hidup dia akan sampai satu hari nanti kejayaan tu. Dia akan rasa kejayaan tu. Ingat semua billionaire apa yang jutawan tu semua paling pandai dalam sekolah ke? Tak. Tapi dia memang istiqomah dalam membuat setiap satu perkara. Dalam Islam pun dah kata, ibadah yang paling Allah suka adalah ibadah yang berterusan walaupun sedikit. Betul? Bukhari. Awak ni apa dia? Betul? Tak kira. Pasal dia first pandai ni, tu kata pendidikan ilmu ni penting.
dia adalah tiket, tapi dia bukan segala-galanya. Kalau ilmu yang kita capai tu, kita dapat tu, kita tak praktikkan secara konsisten, tak guna juga, tak dapat kejayaan. Pasal tu saya balik tadi, awal-awal tu akhlak tu kena betul awal-awal. Kita buat cara yang betul, kita buat benda yang betul. Kalau kena datang kelas pukul 9, pukul 7.30 sekolah, masuk 7.30, jangan main pukul 9. Betul? Budak sulam pun sama. Kalau Dr. Abra start kelas dah masuk kelas pukul 8.58, hampa tak sampai lagi tu siapa? Masya-Allah. Siapa lambat? Bah lambat. Salah Abang Bas, hampa bangun awal. Bangunlah awal sikit, Bas tu pukul berapa? Kalau dia tak telefon Abang Bas, Cik Najib kata Abang Bas pun kena bangun awal. Saya kena bangun masa tadi. Tapi maksud saya, faham tak? Islam ni, akhlak tu bukannya atas nama, atas tindakan. Kita kadang-kadang tengok sunnah-sunnah yang lain, pakai janggut. Memang saya pun ada janggut. Awak ingat saya saja simpan janggut pun sunnah juga. Saya pakai cincin pun sunnah juga. Ini bukan gelang, ini pasal saya sakit, pasal tu saya kena pakai. Kalau saya pun tak pakai, lelaki tak boleh kena gelang. Saya pun tahu. Tapi ada banyak sunnah-sunnah lain. Rasulullah suka senyum, Rasulullah suka baik. Rasulullah bila orang kencing dalam tu, dia tak halau daripada masjid. Tahu cerita tu kan? Itu sunnah Rasulullah yang sebenar. Tindakan akhlak Rasulullah tu. Dia bidak kat situ. Kita kejutkan dia. Abang Zat! Kita bangunkan dia. Tapi faham tak? Dalam kejayaan ni, akhlak ni kita kena betulkan. Lepas tu kita buat istiqamah, InsyaAllah. Pasal saya kata ni daripada pengalaman diri sendiri. Saya taklah bodoh, bolehlah tahan pandai. Masuk universiti, graduate pun 3.57 juga, bolehlah tahan. Cerdik lah juga. Itu je lah yang Allah bagi kat saya. Walaupun banyak buat dosa, saya bersyukur banyak-banyak. Tapi saya pun tahu banyak kekurangan saya. Tapi satu yang saya bolehlah nak berbangga sikit minta tak riak, saya istiqamah. Nak bagi contoh 2 tahun lepas, berat saya kalau saya berdiri sini, dia besar sikit, lebar. Cari video Google, kalau keluar gambar saya gemuk 20 kg lah. Istiqamah buat benda sama, tak pergi pun, tak buat benda-benda pelik pun. Tapi bila istiqamah, lama-lama insya-Allah. Dan Allah suka orang yang istiqamah ni, pasal dia tahu dia berusaha, bersungguh-sungguh. Orang yang sentiasa buat amalan yang betul, amalan yang kecil-kecil ni tapi bersungguh-sungguh. Kalau dia beria-ria tajuk tu 3 hari, lepas tu dah lupa tak sembahyang waktu pun tak guna ke? Betul? Ini antara resipi yang saya nak bagi, nak kongsikan malam ni. Saya dah sampai pukul berapa ni? Dah habis dah? Sikit lagi apa? Boleh lagi? Saya pun tak tahu nak kata apa dah. Ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Pasal kita pun nak dengar lah. Pakai? Siung? Pakai? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa yang tertarik dengan perkongsian saya pada malam ni? Ada apa-apa yang ingin kita cari? Ada apa-apa yang rasa nak ubah diri sendiri? Saya ni boleh sembang, banyak-banyak saya boleh sembang. Tapi yang nak ubah anda semua bukan saya. Yang nak ubah anda semua, satu diri sendiri, satu Allah. Allah dia boleh bagi hidayah. Tapi bila Allah dah bagi peluang pada kita untuk satu platform untuk bertanya, untuk mencari jawapan, untuk memperbaiki diri, kita cuba ambil kesempatan. Ada tak yang terbuku di hati, yang teringat di minda, yang nak ingin bertanya? Kalau tak, kat saya Puan Nabihah yang sekedar pada bioteknologi minda. Saya bukan saja nak panggil dia, bukan saya tahu. Bila saya cakap kat dia, ini ada program, kami ada program esok pagi, betul? Esok pagi
akan masuk dengan ada program kan panggil Digital Financial Inclusion Challenge. Dah tahu apa benda tu? Tak tahu. Betul? Ini satu peluang. Dia orang akan cakap orang putih kat depan tu kadang-kadang. Biasa cakap orang putih ya? Ha? Faham tak kalau cakap putih? Do you understand? You can speak English well? That's good. Because one of the things that you need to try and improve yourself. Nampak cakap putih tu But on a very serious note, pasal saya tahu dulu masa saya kat sekolah apa saya malas. Saya pun tak kata cakap orang putih best macam tadi. Best tak tadi cakap boleh tahan kan. Tak adalah best mana. Tak adalah macam pelakon-pelakon orang putih Hollywood, tak adalah. Sebab setakat nak pergi conference tu, cakap kat Mak Saleh tu, Mak Saleh dengar lah saya cakap. They will listen to me when I speak. It takes a lot of practice, but it's important for you to learn. Ilmu, bukan ilmu dalam dunia ni, bukan ilmu yang berdasarkan agama saja tu satu. Setiap manusia ada dia punya kelebihan, ada dia punya objektif dia dalam dunia ni. Khalifah dia, punca khalifah dia berada di dalam dunia ni ada sebab dia. Ada yang jadi lecturer, Cik Dr. Yazid, Dr. Abra. Ada yang jadi pengetua, cikgu. Dia memberikan semaikan cikgu-cikgu daripada sekolah menengah bagai, daripada sekolah siang, semaikan benih-benih pendidikan untuk anak-anak. Tu cikgu-cikgu, tu punca dia punya tujuan khalifah dia di dunia. Lecturer pula untuk bagi yang sulam-sulam ni menyulam untuk yang lain. Punca saya mungkin, saya pun tak tahu. InsyaAllah yang saya faham sekarang ni, yang Allah dah tunjukkan saya, memperjuangkan takaful sebagai salah satu instrumen kewangan Islam untuk bagi orang-orang Islam terutamanya, tapi bukan orang Islam ni, orang bukan Islam, untuk menyediakan perlindungan kewangan. Pasal kalau apa berjadi kan miskin susah. Itu mungkin punca khalifah saya di dunia. Nabi pun sama cikgu. Setiap manusia ada dia punya tujuan dan ada ilmu yang perlu dipelajari. Kalau kita semua belajar benda sama kan tak ada doktor. Kalau sakit nanti hospital siapa nak ubat, betul? Betul tak? Dan sama juga ilmu-ilmu lain. Ilmu bahasa pun satu ilmu yang perlu kita kuasai. Macam mana kita nak tunjukkan kecantikan agama Islam ini kalau kita duduk bercakap bahasa Melayu dengan orang Melayu aja? Betul? Kita nak orang-orang lain, orang bukan Islam pun nampak kehebatannya sistem pendidikan Islam, sistem kewangan Islam dan sistem-sistem yang lain. Ayat 8. So itu yang saya nak cuba sampaikan pasal umur-umur ni. Antara cabaran bila orang dia sekarang saya ingat Bukhari ni last saya cakap pasal dia kata apa? Apa tadi? Cabaran kalau nak hidup di masa kini apa saja? Gelak-gelak apa dah? Itu satu dah lepas tu dia lain. Ya tu? Kalau rasa nak berjaya di Kuala Lumpur, katakan tak payah di Kuala Lumpur pun, kalau nak masuk dalam swasta ke apa, salah satu benda yang paling penting adalah confident diri, keyakinan diri. Pelajar-pelajar sulam paling penting ingat ni, confident diri tu kena bina dari ni. Saya gembira tengok video tadi pasal saya tahu at least lah grup-grup yang ni, yang kelas Dr. Abra sulam ni, confident lebih. Dia punya bodek tu, boleh. Kita tunjuk kat bos saya mesti happy lah. Tapi antara benda yang lain yang perlu diperbaiki selain ilmu-ilmu yang kita belajar pada hari-hari di sekolah, di universiti dan seutuhnya atau di sekolah, ilmu-ilmu lain. Belajar macam mana nak penyampaian, presentasi, pembentangan. Macam mana satu benda yang penting kalau nak masuk swasta ni ataupun nak ni memang bahasa. Bahasa Arab pun boleh, tak apa. Tapi satu bahasa yang memang universal dalam bahasa Inggeris. Sayang, dalam ni rasanya semua orang Melayu lah. Orang Islam kita, orang Melayu kita.
Sayang, ramai yang pandai bila pergi jauh kat KL tu nak pergi present, masuk interview, kalah dengan orang lain pasal tak reti cakap orang putih. Tewas kat situ. Padahal sama je kalau ikut cerdik, tapi pasal tak pandai nak kompetitif. Memang kompetitif di luar sana. Pasal tu saya nak balik pada contoh yang paling best orang baling adalah Puan Nabiah tadi. Kalau dia orang baling boleh sampai ke universiti, pergi ke Amerika Syarikat, balik dengan satu ijazah bioteknologi, belajar bersama-sama Mak Saleh dan suatu dengannya. Bahasa tu dia pun perbaiki. Saya tak rasa dia lain-lain pun. Daripada bahasa keluar-keluar baby dia boleh cakap orang putih terus betul. Dia belajar, dia memperbaiki diri. Pasal tu memang bukan bahasa kita bahasa Melayu. Ini antara benda yang kita nak sampaikan. Dan saya nak ingatkan supaya benda-benda ni kita cuba perbaiki daripada awal. Pasal dulu tak ada orang cakap ni kat saya dulu. Lambat saya start pun. Ini saya ada peluang nak kata. Dah ingat dah. Tadi first, fundamental Islam jangan lupa. Ingat asas-asas Islam, tinggal solat tu semua kita dah tahu. Saya tak pernah ingat, tapi saya ingatkan juga. Sebagai pemimpin saya kena ingatkan, jangan tinggal solat. Tapi yang lain-lain tu kita dah ingat dah. Istiqomah, nak membawa manfaat kepada orang lain, dan juga skill-skill dunia yang lain. Tak salah belajar ilmu dunia. Okey, boleh? Abang angkat? Alhamdulillah. Kakak angkat apa dia? Kakak angkat? Masya Allah. Kalau saya tak ada apa, okey, ada lagi nak tanya, ada apa-apa lagi tak? Kalau tak, saya dah habis idea ni. Beri 5 minit lagi, tak bagi berhenti. Ada apa-apa tak? Yang rasa terbuku. Kalau Abang Sulam nak tolong tanyakan untuk adik-adik pun tak apa. Apa yang paling seronok dalam masa 24 jam ni? Makan? Makan memang seronok. Aduh, makan kau ingat. Apa yang paling seronok? Masa dapat peluang ni ada tak yang rasa macam tak mau pergi? Ada? Ada? Masa macam terpaksa hantu je kena pergi. Ada tak? Okey dah? Habis dah? Oh, saya ni, bos saya dia sebenarnya. Dia kata habis-habis, dia kata pipi. Tapi semoga perkongsian pada hari ini, kalau tak banyak boleh dapat, adalah sikit-sikit tu saya minta sangat. Pasal saya sangat, macam mana? Saya nak kata cemburu pun ada juga. Masa umur saya tak ada peluang ni. Masa umur saya tak ada orang nak, tak ada abang angkat, kakak angkat yang nak meluangkan masa. Saya rasa boleh tak kita terima kasih kepada yang adik-adik ni, terima kasih kepada abang-abang Sulam dan kakak-kakak Sulam ni. Pasal dulu-dulu memang tak ada peluang untuk menimba ilmu, untuk lihat. Pasal saya rasa walaupun mereka masih lagi di universiti, tapi mereka dah boleh jadi macam apa tu, role model kejayaan. Kalau tak boleh nak pergi nampak je, nampak nak masuk universiti jadi macam mereka pun jadilah. Cikgu saya rasa cemburu juga. Cikgu saya pun baik juga, bukan tak baik, tapi cikgu-cikgu ni pun ambil usaha untuk bawa anak-anak kita semua. Untuk anda semua datang ke sini belajar. Cikgu Muhammad malam 1 mai juga duduk dengan apa. Daripada cikgu duduk baling duduk baling tu jauh kan. Kita bersyukur pada Allah kerana ada orang-orang yang kisah pasal kita. Kadang-kadang orang-orang yang kita tak kenal pun, mereka ni tak kenal awak kan? Betul tak? Kenal tak mereka ni sebelum ni? Kenal tak satu sama lain? Siung dengan bakai tak kan? Seronok tak kawan dengan mereka? Lepas ni saya minta lah jalin kat ukhuwah ni. Salah satu perkara yang Allah yang Rasulullah pun kata, kalau kita nak berjaya, kita tengok apa tu? Circle of friends kita kan. Kalau nak berjaya, berkawan dengan orang-orang yang baik juga. Ini kita dah ada satu peluang untuk Muhajirin dan Ansar kita ni.
Saya rasa dalam majlis ilmu pada malam ni, Allah dah bagi kita peluang untuk belajar satu sama lain dan buat ukhuwah satu sama lain. Sekarang ni sama-sama dibaling. Ambil peluang ni, kita tolak satu sama lain untuk berjaya bersama-sama. Bila dah sampai waktunya tak nak seorang pun kat dalam bilik ni, dalam dewan ni tak berjaya masuk pengajian tinggi, tak kira lah universiti ke politeknik ke apa. Dan kita nak tengok anak-anak baling ke depan, bawa kejayaan diri sendiri keluar dan bawa balik kejayaan yang kita capai kat luar tu balik ke baling, bagi balik ke anak-anak baling yang akan datang. Tolong cikgu-cikgu ni bawa anak-anak yang akan datang. Bila dah sampai time tu, duduk kat depan ni, bagi ceramah tu, bagi motivasi kepada anak-anak yang akan datang untuk bersama-sama mencapai kejayaan. Biar satu Malaysia tahu satu hari nanti, kalau ada orang naik masuk TV, dia ni anak baling, dia ni sekolah menengah pakai, dia ni sekolah menengah siung. Boleh? Boleh? Itu yang kita nak capai, insya-Allah. Dengan itu saya sudahilah. Cukuplah. Saya pun dah ngantuk, tak ada dah ngantuk. Saya sebenarnya boleh cakap lagi tapi tak boleh lah. Cukup dah, bos saya kata cukup lah. Berepek ni. Tapi kalau ada apa-apa silap, saya minta maaf. Yang kekurangan tu daripada diri sendiri. Kalau ada apa-apa kebaikan, mutiara kata yang tersemat di dalam hati pada malam ni, itu semua dari Allah. Saya ni pengantara je. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.